Allah masih ampunkan dosa si mati tak Ustaz? Saya sering doakan mereka. Boleh ke? InsyaAllah sunnah Nabi SAW kita perlu doakan keampunan, kerahmatan dan keredaan untuk orang-orang Islam yang telah meninggal dunia. InsyaAllah doa tersebut akan sampai pada mereka. Contohnya kalau kita ada mak ayah yang telah meninggal dunia, kita sebagai anak banyakkan berdoa agar Allah ampunkan mereka, redai mereka, rahmati mereka, bebaskan mereka daripada azab kubur, masukkan mereka dalam syurga tanpa hisab. InsyaAllah doa anak yang soleh itu makbul semakbul-makbulnya. Kalau kita masih teringat kepada si mati, adakah dianggap tidak redha? Tidak. Ia dianggap redha kalau kita bersabar insya-Allah. Adapun kalau teringat-ingat orang yang telah meninggal dunia kerana kita sayang mereka, itu adalah fitrah, tak ada masalah. Tak salah pun kita nak mengimbau ataupun teringat orang yang kita sayang yang telah meninggal dunia. Nabi SAW pun pernah teringat Khadijah yang telah meninggal dunia. Tak ada masalah, benda tu fitrah. Cuma jangan bersedih lebih-lebih. Kita perlu move on dan teruskan kehidupan. Kalau kita teringat mereka, kita hadiahkan doa untuk mereka. Doakan agar Allah ampuni mereka, rahmati mereka, redai mereka, masukkan mereka dalam syurga tanpa hisab. Dan kita pun doalah agar kita dapat reunion kembali bersama dia di syurga kelak, insya-Allah. Pendapat tentang trend viralkan pasangan curang. First thing first, curang tu berdosa besar lah. Wajib bertaubat. Orang yang curang tu, jangan ingat korang boleh terlepas kat dunia. Kalau tak taubat, kat akhirat kena seksa. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, bagi saya, dalam hal rumah tangga, selesaikanlah sesama keluarga. Janganlah canang-canang sebarkan sampai satu dunia nak tahu. Apa manfaat kalau semua orang tahu? Tak ada apa-apa manfaat pun. Bahkan maruah kita pun tercala juga dalam keadaan kita tak sedar. So, settlekan sesama keluarga. Doakan moga Allah beri jalan keluar. Macam mana nak berhenti mencarut? Kenapa kita mencarut? Kita mencarut sebab kita banyak baca benda yang tak elok, dengar benda yang tak elok, tengok benda yang tak elok, fikir benda yang tak elok. Sebab tu kita banyak cakap benda yang tak elok. So, macam mana nak tinggalkan mencarut ni? Caranya adalah kita dengar benda yang elok, baca benda yang elok, tengok benda yang elok. Lama-lama insya-Allah kita akan cakap benda yang elok. Dengar Al-Quran, baca Al-Quran, zikir banyak-banyak, hadiri majlis ilmu. InsyaAllah hati kita akan suci. Bila hati kita suci, hati kita baik, yang keluar daripada mulut kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Tapi bila hati kita kotor sebab banyak sangat dengar benda tak elok, tengok benda tak elok, baca benda tak elok, itu yang keluar daripada mulut kita ucapan-ucapan yang kotor. So, bersihkan hati kita. Betul ke Allah sayang, Allah uji? Saya baru 11 tahun, tapi keluarga saya dah kena COVID. Saya doakan moga Allah kurniakan kesembuhan dan moga Allah bagi kekuatan untuk sabar insya-Allah. Betul, Allah uji sebab Allah sayang. Kenapa Allah uji kita? Kerana Allah nak ampunkan semua dosa kita. Bukan tu je, setiap kali kita bersabar dengan ujian yang Allah bagi, Allah akan ampunkan kita, Allah akan bagi kita pahala infinity, Allah naikkan darjat kita dan Allah jamin kita dengan syurga. Subhanallah. Sebab tu bila kita diuji, bersabar pada Allah SWT. Saya juga pernah diuji dengan COVID yang mana pada awal tahun 2021, mak saya kena COVID, ayah saya kena COVID, anak saya baru 3 tahun kena COVID juga, kakak saya punya anak 4 orang COVID dan kami di kuarantin di rumah dan Alhamdulillah Allah selamat. Apapun, setiap ujian yang Allah bagi, Allah nak tengok sama ada kita ni bertambah baik amalan kita ataupun bertambah teruk amalan kita. So, pastikan setiap ujian yang berlaku ni membuatkan kita semakin dekat dengan Allah dan semakin menjaga ibadah kita, insya-Allah. Adik saya takut lipas, ganggu saya tengah tidur, suruh halau lipas. Saya tak bantu dia sebab ngantuk sangat. Mesti tension kan dapat adik macam itu. Lipas pun takut sampai nak kena kejut orang tidur. Sabar je lah teruskanlah tidur. Tapi kalau boleh bangun untuk tolong dia, itu lagi bagus lah. Walaupun nampak macam kecil kan amalan tu, tetapi amalan menunaikan hajat orang, membantu orang yang susah, membantu orang yang takut, sangat besar pahalanya di sisi Allah.